إن السلام والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومصطفى قلوبنا محمد عبده ورسوله ونبيه وصفيه وليه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Insyaallah kita sambung pada ayat ke-70 surah Al-A'raf yang terdapat surah 159 بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صدق الله العظيم. Qalu, mereka itu berkata, kita masih lagi berkaitan dengan kisah keutusan Nabi Hud alaihi wassalam dan kaumnya yang bernama Qomah, dan sampai pada kisah di mana kaum yang itu berkata kepada Nabi Hud alaihi wassalam setelah Nabi Hud alaihi wassalam datang berdakwah. Apabila Nabi Muhammad SAW Nabi pun alaihi wasallam sebagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW, anda ta'budu illallah, agar kamu menyembah tidak lain dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surah Al-Qamar. Jadi tujuan Nabi Muhammad SAW dakwah adalah untuk mereka kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan hati manusia akan jiwanya hanya itu. Kerana itu adalah hakikat. Barang siapa yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tauhid batinnya, tutup bangunnya dalam keadaan hidup dalam hakikat. Bukan satu dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka tutup bangunnya tanpa hakikat. Kalau bukan hakikat, maka tutup bangunnya dengan apa? Khayalan. Dan khayalan ini hukum sama seperti mana hukum duniawi. Bila dihukum dengan hukum duniawi, maka manusia boleh membina oleh khayalannya akan dunia tersebut. Oleh kerana itulah kita lihat bahawa dunia ini sekiranya berkaitan dengan dunia, maksudnya dibina oleh khayalan-khayalan manusia yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentang yang akhlak itu dibina daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadilan dibina daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dunia ini dibina adalah khayalan manusia. Kerana apa? Disepakati dengan akal, dengan dunia itu sendiri.
Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawasanya dunia itu akan buruk dan akan buruk itu kembali kepada mata dunia qalil. Maka adalah sesuatu yang kesinambungan sampai pada dunia itu pada bahan-bahan yang ada yang dapat dibilang adalah manusia. Jadi di sini dalam hal pembangunan Nabi Hud alaihi wasallam tidak pernah melarang itu untuk membina rumah istana daripada gunung-gunung pakat. Tidak. Tidak, Nabi Hud alaihi wasallam bahkan ini tidak bertentangan dengan syariat itu. Bahkan ini bertentangan pada syariat Nabi Nuh alaihi wasallam. Kerana pada zaman Nabi Nuh juga tidak pernah didekah bagi mereka untuk membuat rumah yang besar-besar, yang berlengkap-lengkap. Tidak. Hanya yang dikatakan jangan mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala itu saja. Jadi begitu juga dengan ayat qalu ajibtana bina'budu Allah wahdahu wa yahud kata mereka kepada Nabi Hud alaihi wasallam, adakah kedatangan kamu kepada kami hanya disebabkan kamu mahu kami menyembah Allah Subhanahu wa taala semata? Tidak mudah Allah wahdahu menunjukkan bahawa hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala sahaja dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka itu mengenalkan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan Nabi ini mengenal Allah tidak? Seperti mana yang telah kita pelajari pada kisah Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, pertanyaan Nabi Nuh mengenal Allah tidak? Kenal bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi Nuh itu Allah sebagai pencipta, kaumnya mengenalnya. Pada zaman Nabi Hud alaihi salatu wasallam Allah pencipta, mereka mengenalnya dahulu. Akan tetapi ajaran nenek moyang mereka tidak hanya sekadar menyebut Allah itu Tuhan. Sekiranya hujan tidak turun, jangan disuruh selain daripada Allah. Itu ajaran nenek moyang. Apa maksudnya di sini? Kaum Nabi Hud alaihi salatu wasallam bila mereka susah, hujan tak turun, mereka akan pergi ke Kaabah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam masa yang lama mereka masih syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah mereka menolak, wahai Hud, adakah kamu datang pada kami dengan tujuan agar kami hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata? Dan kalimat ajibtana ada 3 makna. Yang pertama, mereka memandang Nabi Hud alaihi salatu wasallam tidak ubah seperti mana seseorang yang bersuluk khalwah satu tempat dalam gunung, dalam gua, kemudian turun datang ke mereka. Setelah datang apa yang dibuat Nabi Hud alaihi salam dakwah. Lalu mereka melihat Hud alaihi salam bangun demikian. Apa maknanya? Tiba-tiba datang menyuruh mereka agar mengetahui Allah dan Allah dan sebab daripada Allah. Tiba-tiba datang begitu biasa. Itu ajaran yang pertama. Yang kedua, kata ulama kita adalah contoh yang pertama itu sebagai tahu tidak berkira Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang kemudian turun perintah untuk dakwah dan Nabi pun dakwah. Itu bisa dapat sedikit pertama. Tafsiran yang kedua pula dengan nada mencela. Qalu ajibtana lina'budu Allah wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Kalimat ajibtana di sini juga satu celah. Pertanyaan tapi dengan nada celah. Maksudnya mereka memperolokkan Nabi Hud alaihi wasallam. Sebab walaupun mereka ini mensyirikkan Allah, keturunan mereka sebelum ini menceritakan tentang adanya para malaikat dari langit yang turun dan menemui manusia-manusia. Lalu qalu ajibtana ditafsir oleh ulama yang adakah kau termasuk daripada golongan yang turun daripada langit?
kemudian berdakwah kepada kami agar kami hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Tafsiran yang ketiga lebih umum kerana mereka mengenal Nabi Hud alaihi wasallam, dan Nabi Hud adalah Nabi yang mempunyai keturunan yang paling mulia dan terpilih daripada mereka, dan mereka mengakui kerana tersebut. Dan Nabi Hud alaihi wasallam seolah-olah Allah besar di hadapan mereka, bersama dengan mereka, kerana dikatakan dalam kaum. Waktu disebutnya kaum, disebabkan dia memang dikenali oleh kaum tersebut. Kalau Hud ini orang tua, tak jadi satu kaum, tak jadi satu kaum. Jadi dalam sedang yang ketiga kata ulama, qalu wajibna li na'budallaha wahdahu wa nadhara makana yaqulu aba'una. Dan sehingga kami meninggalkan apa yang telah disebut oleh nenek moyang kami yang terdahulu. Jadi maksudnya di sini begini, golongan-golongan yang tak masuk asal di penyimpangan terhadap berhala, kerana tak masukkan dengan sesuatu perkataan, bukan dalam bentuk yang fizikal, bukan orang datang bagi jawab ini Tuhan kita. Usaha, lakukan. Tidak demikian seperti mana sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya datang bersuara, berkata, sehingga datang lagi bersuara dan mencatatkannya. Akhirnya siap satu lembaga daripada batu, daripada kayu. Kemudian datang suara yang lain, kita perlu memujinya. Datang suara yang lain, kita perlu menyembahnya. Datang suara yang lain, kita jadikan itu perintah. Itu disebabkan dalam riwayat tafsir itu, setelah mereka memunculkan berhala-berhala daripada batu, daripada kain, daripada pokok, sehingga mereka langsung dan akhirnya mereka menyembahnya, sehingga bukan menyembahnya, tapi mereka menganggap yang mereka sembah itu Tuhan. Lalu datanglah satu kisah yang cerita kepada sebagai ulama tafsir. Ada satu berhala yang mereka pinjam, yang mereka buat dengan tangan mereka daripada batu tinggi. Zaman mereka buat orang 100 harpa yang paling tinggi, yang rendah atau sekali berhala lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala datangkan satu angin meniuplah akan berhala mereka yang mendekatkan Tuhan mereka jatuh. Ini bibir yang patah, pada terputus pada dengan tubuh, dengan badan berhala. Mereka tengok dengan debat mata mereka. Apa yang mereka lakukan kemudiannya, tengok sama-sama berbicara apa yang kita telah buat dengan Tuhan kita. Kita juga memelihara kita kerja. Tuhan, bukan Tuhan memelihara kita, kita memelihara kita. Jadi akhirnya mereka repair, baiki, sambung balik ke batu, angkat, tegakkan balik dan menyebabkan. Dari yang lain, Allah Subhanahu wa taala jatuhkan lagi berhala tersebut. Sama juga rosaknya batang satu batang sedikit, dan diperbaiki, mereka sembah lagi. Buat lagi. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala buat demikian, agar mereka berfikir dan ada Tuhan. Seperti mana mereka berlaku pada masyarakat Quraisy di Mekah. Mereka menyembah berhala namanya Uzza di satu hari datang satu angin yang kuat, bola jatuh daripada bumi, patah leher. Lalu mereka berbincang apa yang perlu kita buat pada Tuhan kita. Kita kena memelihara Tuhan. Akhirnya mereka memperbaiki banyak tegakkan. Yang lain satu berhala daripada yang pokok namanya adalah ketah. Terima Allah itu ubah adalah tukar jadi berhutang.
Lalu datang satu anak tolak patah buku. Itu Tuhan dia yang berkata tidak bercanda. Akhirnya mereka pun baiki kembali dekat dan bersyukur. Dan bersyukur. Jadi apa maksudnya di sini? Itulah yang dimaksudkan Tuhan. Itu yang dimaksudkan Tuhan di mana itu bukan hakikatnya Tuhan dahulu kerana itu dan cerita ini Nabi Hud alaihi salam datang beritahu wahai punya Allah Tuhan ini orang yang kamu kepada Allah kamu berketurunan Nuh Tuhan adalah Allah subhanahu wa ta'ala kamu berketurunan Adam dan Tuhan adalah Allah subhanahu wa ta'ala maka kamu isyarat Allah. Dan mereka pun jawab pada kapan itu kami hanya menyembah Allah semata-mata sedangkan Tuhan kami apa yang disembah oleh nenek moyang kami bukan sekadar Allah. Jadi kalau sekali kami menyembah Allah sahaja maka kami perlu meninggalkan Tuhan yang lain yang betul begitu. Yang betul betul. Mereka tidak terima. Faktina bima ta'inuna in kunta min as-sadiqin wa takun datanglah kepada kami dan aku yang telah dijanjikan kepada kami sekiranya kau termasuk orang yang benar. Aku yang dijanjikan janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk merangkak mereka. Disebabkan tidak ada seorang Rasul datang mereka membawa dua sifat, satu mubasyiran, satu nadhirin. Nadhirin maknanya adalah memberi kabar gembira kepada orang yang beriman dan ancaman bagi orang yang kufur. Jadi di sini bagi mereka yang kufur datang Nabi Hud alaihi wasallam beritahu khawatir Allah Subhanahu wa taala mengazab kamu dengan azab yang sungguh-sungguh besar. Dengan perbuatan itu. Disebabkan dulu pada zaman Nabi Nuh alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan kaum Nabi Nuh yang syirik kepada Allah dan sama seperti mereka. Cuma suatu kedatangan Nabi Hud alaihi wasallam berkata demikian, Nabi Hud alaihi wasallam tidak menjelaskan secara jelas azab dalam buku apa, bentuk apa. Pada zaman Nabi Nuh alaihi wasallam azab itu berubah daripada tanggung taubat begitu juga bagi besar itu. Umar. Ini jadi ini berkali berlaku kepada kaum Nabi Hud alaihi wasallam dan Nabi Hud alaihi wasallam katakan bahwasanya tidak mustahil bahwasanya perkara ini akan berlaku ke atas umat Nabi Hud alaihi wasallam. Maknanya adalah kaum yang umat ini kan atas. Berikutnya, seterusnya Nabi Hud alaihi wasallam berbicara, qala Allah alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Dan berkata Nabi Hud alaihi wasallam, sesungguhnya waqama ini telah berlaku atas kamu daripada Tuhan kamu rijsun wa ghadab. Rijsun adalah kekotoran, kehinaan yang Allah timbul kepada mereka dan juga Allah itulah laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma soalannya dalam ini ulama kita tidak kalau mengikut bisa azab ini problem. Tetapi dalam kalam Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Hud berkata kepada kaumnya sesungguhnya telah berlaku ke atas kamu daripada Tuhan kamu rijsun. Rijsun itu adalah azab yang menghinakan. Allah itu adalah laknat Allah sehingga putus daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kalau mengikut ayat ini, pada Allah itu adalah pasti telah berlaku. Sekiranya telah berlaku soal lagi, maka datang bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan azab itu telah datang pada kamu daripada Tuhan itu. Di sini ulama memandang kita dari kaidah al-qaid tidak ada sunnah wal jamaah. Bagi orang yang menjalankan kitab Allah, cuma tidak menjalani perintah-perintah. Sehingga begitu dia sampai pada ayat yang kita bertanya, kalau mengikut pada tertib ayat, azab belum datang. Tetapi Nabi Hud beritahu pada Allah alaihi wa telah berlaku kepada kamu akan azab daripada Tuhan kamu. Tetapi azab belum datang. Tapi mengapa kalam Nabi Hud alaihi wasallam katakan telah berlaku. Jadi suka dipahami dengan akal. Seperti mana contoh mudah adalah seseorang belum pergi tapi dikatakan dia telah pergi. Seseorang belum berbicara tetapi telah dikatakan dia telah berbicara dengan baik. Dan benda itu kita belum lagi solat isyak, tapi telah dikatakan kita telah solat isyak. Dan benda itu. Dan solat isyak kita semua tadi dah solat isyak. Jadi begitu juga kita Allah Subhanahu demikian Nabi Muhammad SAW mengatakan sesungguhnya telah datang kepada kamu telah ditetapkan buat kamu Nabi Allah kepada Nabi dan jatuh telah diazab telah berlaku. Tetapi itu berlaku. Lalu ulama memandu melalui al-Quran tidak ada sunnah jamaah. Begini. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW berupa satu mukjizat. Wahyu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang dikirim Jibril menyampaikan. Kaitan itu di dalam kitab. Seolah-olah Jibril alaihi salam beritahu kepada Nabi Hud, ya Hud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintah berkata kepada kaum, sesungguhnya Allah telah mengazab kamu, telah menghina kamu, telah melaknat kamu, telah menghukum kamu. Bagi kamu kepada kaum. Lalu Nabi Hud alaihi wasallam menyampaikan, qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Telah sampai, telah datang azab tersebut. Tapi agak belum. Di sini kata orang Nabi dia akan berkata sesuatu yang Allah perintahkan demikian. Agar di sini terjawab di sebelah akidah, kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah perintah Allah pada kalam sifat pada kalamnya tidak ada pasti, tidak ada resolusi, tidak ada maksud, tidak ada sama, tidak ada suara, tidak ada kalimat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu yang disampaikan melalui utusannya Jibril alaihi salam sampai ke di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada masa, tidak ada zaman, berarti ini sifat kalam Allah Subhanahu wa taala dalam perintah. Kalau itu kata ulama Quran yang kita baca, kalau disebabkan kepada kalam Allah Taala dan kalam nafs, maka tidak ada huruf, tidak ada kalimat, tidak ada bahasa, tidak ada ilmu. Tetapi bila Allah menghendaki agar kita mengenal apa yang Allah berikan, maka menjadi asas. Dan kaidah ini juga kata ulama tentang soalan. Bila orang Islam bertanya kepada ulama kita, adakah mungkin berlaku seseorang di kalangan umat Rasulullah melihat Tuhannya? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ulama kita bertanya kembali, maksud kamu melihat Allah Subhanahu wa taala dalam tidurkah, jagakah, di antara keduanya kah, bagaimana? Itu dia kata dalam mimpi. Sebagai orang yang menolak dengan Allah Subhanahu wa taala bukan dapat digambarkan dan dia tidak gambar. Dia bukan bertempat dan bagaimana mimpi itu menunjukkan dari Allah bertempat. Maka sebagai orang yang menolak mustahil kalau orang malam itu mimpi melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mimpi melihat ada jalan kebesaran Allah itu diterima, ini juga zahir. Itu betul-betul mustahil.
Sebagian dari kata ulama tidak mustahil kerana dikiaskan seperti mana Yesus sebutkan tadi. Seperti contoh kerana Allah dalam zat, dalam nas, tanpa huruf, tanpa kalimah, tanpa bahasa. Kalau itu bagaimana nak memahami kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu berantara dengan kalimah, dengan huruf, dengan bahasa, dengan ayat tadi yang dibaca. Lalu kita mengenal dengan contoh beberapa kiasan demikian. Seperti mana Imam Ibn Sirin mengatakan barang siapa yang mimpi melihat Allah, dia di syurga. Tapi dia tidak masuk kalau tidak Allah di sini adalah dia kafir. Ulama adalah dia pada sekali dan tidak kebesaran pada sifat dia. Dan jadi tidak mungkin berlaku pada zat dan jadi tidak berlaku pada sifat itu. Dia sudah tidak tersenang. Jadi terjawab dalam sifat kalam. Begitu juga dalam ayat ini Nabi Hud alaihi wasallam sebagai yang menyampaikan dan mereka bila saja mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi wasallam, tidak mudah mereka bertanya kembali kenapa berkata demikian. Tidak. Lalu Nabi Hud alaihi wasallam berkata lagi, "Atjahilunani fi asma'i sammaytuha antum wa aba'ukum ma nazzala Allah biha min sultan." Kata Nabi Hud kepada kaum Ad itu, adakah kamu mahu berdebat denganku tentang nama-nama yang telah kamu namakannya? Begitu juga yang mana ini yang kamu dulu menamakannya juga. Mana Allah biha sultan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah membenarkan menurunkan satu hujah bahawa sesuai dengan apa yang kamu beri nama pada wahyu itu benar. Pada kaidahnya manusia menerima kaidah setiap pada minum nama pasti menunjukkan pada hakikat. Hakikat itu wujud, maka diberi nama. Kalau sekiranya tidak wujud, maka tidak diberi nama. Begitu juga sesuatu yang mempunyai sifat, diberi nama dan sifat dengan nama. Tapi lebih lagi tentang ketuhanan. Lalu di sini Allah menyebut, apakah kamu mahu berdebat dengan Allah tentang hakikat yang Tuhan kamu beri nama, memiliki yang kamu berbuat bagi nama hakikat Tuhan maupun Tuhan. Aku tak perlu berdebat dengan kamu dengan yang bukan hakikat Tuhan. Apa maksudnya di sini? Kalau memiliki Tuhan itu memiliki sifat uluhiyah dan rububiyah. Dan mereka pun menamai berhadap-hadap mereka dengan satu-satu nama. Walaupun itu dengan nama tersebut tidak menunjukkan itu Tuhan. Mengabarkannya keindahnya ini satu berhadap. Bagi mereka berhadap ini yang memurutkan hujan. Sadiqah. Dia bagi nama Sadiqah. Apa maksudnya? Tuhan yang memurutkan hujan. Itu nama pada hakikatnya patung. Yang lain juga sekiranya mereka mahu luasan rezeki ataupun rezeki yang mengalir kepada mereka, mereka pun memberikan nama dengan rizqah Tuhan itu. Tetapi hakikat yang bila dilihat Tuhan itu yang beri nama tadi tidak memberi apa, tidak bergerak, tidak berbicara, tidak mengambil, tidak menahan, tidak memberi kotoran, tidak memberi manfaat. Akan mereka dilindungi. Dan beberapa nama Tuhan yang beri nama kepada Tuhan termasuk milik yang mereka pun beri nama, tapi diksi yang ada. Jadi oleh kerana itu dah disebutkan ulama, kita diajar oleh Allah seperti mana uswatun hasanah kita juga ada Nabi Hud. Kita ada berdebat berbincang atas sesuatu perkara yang namun tapi hakikat tidak habis masa. Oleh kerana itulah kita lebih Allah pada Nabi Hud, wahai Hud, tidak perlu berbincang, tak perlu nak berdebat dengan mereka yang ada
mereka kebesaran kehebatan aku bercinta sampai ini. Sekiranya mereka menentang juga, maka berilah bukti Tuhan kamu boleh buat apa, cerita apa. Silakan. Pada zaman Rasulullah SAW pernah berlaku demikian, mereka kata Tuhan ini, Tuhan Rasul ini, Tuhan Namun dan Hujan, Tuhan itu, Tuhan ini. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ayat yang mengatakan perintah mereka agar pegang Tuhan ini. Maknanya mereka pegang buat mereka agar buatnya sayangnya aku. Sayangnya aku. Tak mampu mereka nampak. Walau sebelah saya. Lalu Allah turunkan dalam surat Al-Anqab bahawa sifat umpama Tuhan yang dicipta yang mereka buat lebih lemah daripada syarat Allah. Itu adalah manusia. Itu yang disembah mereka. Itu yang dikatakan para sahabat Rasulullah itu masuk Islam. Bila mereka teringat tentang perkara yang mereka sembah itu, mereka telah tahu. Disebabkan apa? Sebab perkara yang mereka sembah itu boleh dimakan, boleh tepung. Bila dapat kesihatan Allah, mereka makan Tuhan pasti. Tapi dikenal Tuhan sampai terdapat fase rasa susah cari batu yang cantik-cantik dan disembahkan. Beranggapan seluruh batu yang cantik boleh diangkat Tuhan itu dia. Macam-macam lagi. Jadi datang Rasul untuk menghilangkan kejadian yang diturun dengan termajikan dan mengeluarkan mereka dari kegelapan diberi cahaya iman dan Islam. Mengapa? Kerana Allah SWT masih diberikan hamba dunia dalam keadaan aini rahmat. Pada ulama akidah semua jawab ditanya. Allah SWT maha hebat. Allah maha berkuasa. Bagaimana Allah SWT memandang itu, memandang Allahnya? Allah masih berada dalam diri Allah. Sedangkan satu badan Allah untuk kuasaannya boleh menghilangkan, menghapuskan, membinasakan Allah. Itu hakikat pandangan zat Allah Ta'ala. Seperti mana hari ini Rasulullah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki 70 jam. Sekiranya hijab itu diangkat, maka binasa. Kita disahkan. Hijab itu berjaya. Itu satu hijab. Lalu bagaimana ini semua? Lalu kata ulama kita bahawa Allah itu memandang dengan zat yang maha perkasa, maha agung. Itu tidak dimandang demikian, tapi dimandang dengan zat yang maha perkasa. Disebut bahasa akidah Ainul Rahman. Ainul Rahman. Dan Rasulullah SAW yang paling banyak mendapat Ainul Rahman sehingga Rasulullah disebut sebagai Ainul Rahmatil Rabbaniyah. Pada dalam sedawat jahat berikaman Allahumma salli wa sallim ala Ainul Rahmatil Rabbaniyah. Apa maksud di sini? Rasulullah yang paling banyak mendapat pandangan abdi Allah. Oleh kerana itu Rasulullah mendapat rahmatan lil alamin. Oleh kerana itu para sahabat Rasul bila mereka Rasulullah, maka mereka akan mendapat rahmatan lil alamin. Bila mereka melihat Rasulullah, mereka akan melihat Ainul Rahman. Mereka memandang Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah para sahabat Nabi. Kita pula tidak dapat demikian, tidak sesama Rasulullah, tetapi apabila Allah membuka, memberi kita nama, kita memandang wajah-wajah orang saleh, kita akan melihat Rasulullah. Kerana besar segala sejarah, besar seluruh amal saleh itu mesti bersyukur Rasul. Bila orang beriman amal yang sudah Rasulullah, dia kepada Rasulullah yang pertama, yang kedua pada orang. Itu kalau Allah beri kita Rasulullah yang terakhir. Disebabkan ulama mengatakan bahawa sekiranya seseorang mimpi melihat Rasulullah sekalipun ataupun secara yang Allah, mereka tidak akan pernah melihat Rasulullah seperti mana para sahabat melihat Rasulullah dalam bersama. Betul, kita sudah mengatakan kerana itulah makam sahabat. Kita bukan sahabat yang dapat lebih dari itu ataupun yang sama daripada itu.
tidak ada apa yang sama. Fa'tadhiru bihi ma'akum minal muntadhirin. Maka oleh kerana itu, kamu menunggulah. Sesungguhnya aku juga menunggu bersama dengan apa maksudnya? Azab tersebut. Walaupun itu azab di sini tidak ada dalam bentuk aku. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya cuma dalam ayat yang lain disebutkan tentang azab tersebut. Tetapi azab itu kemudian janji pada azab itu tetap berlaku. Jadi azab tidak ditinggalkan oleh mereka. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Maka kami selamatkan Nabi Hud alaihissalam bersama-sama dengan orang yang beriman dengan rahmat daripada kami. Di sini adalah tadi sudah akidah dari Islam. Bukan pada zaman Nabi Nuh, sehingga pada zaman kita ini, zaman yang sudah Nabi Muhammad itu kembali ayat ini. Bagaimana Nabi Hud seorang Nabi, seorang Rasul. Tetapi Allah menisbahkan, Allah menyelamatkan Nabi Hud. Begitu juga orang-orang yang beriman, rahmatan min indina. Ma'hum bi rahmatin minna. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Kekasih Allah, Allah selamatkan kita. Ini menunjukkan bahwasanya Allah menyelamatkan orang beriman, para nabi, para rasul, bukan kerana amalnya. Kerana amal. Rahmat yang minna juga termasuk dan kita salah seorang yang antara kami yang masuk surga dengan amal, tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada ayat ini. Cuma Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut secara jelas. Allah menyelamatkan Nabi Hud dan orang beriman sehingga bagaimana. Itu juga telah disebut kepada kami. Dia tidak jelas. Kisah Nabi Nuh dulu dia adalah Allah perintah Nabi Nuh berpatra. Bila telah tiba di saat Nabi Nuh, Allah perintah Nabi Nuh dengan orang beriman. Jadi kisahnya lebih jelas. Tetapi dalam hal ini ulama kata tidak jelas. Allah tidak menyebut kesalahan kemarin. Cuma ada riwayat yang menyebut bahawasanya Allah perintahnya Nabi Nuh dan orang-orang beriman bersama dengannya keluar daripada Ahqaf. Ahqaf di Yaman, sebab lagi itu tidak ada Ahqaf. Wadhkur akhawari, wadhkur akhawari, wadhkur akhawari, Adil. Wadhkur akhawari. Maknanya tinggalkan kisah Ahqaf. Mana di lembah Ahqaf yang turun di Yaman. Cuma kebetulan Allah perintah Nabi Hud orang beriman keluar. Cuma tidak ada disebut berapa mudah. Kisah tentang orang beriman pada zaman Nabi Nuh, kata Abdullah bin Abbas, lebih kurang 8 orang. Dan jadi yang itu Allah Taala itu nama kita. Walaupun itu Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan juga umatnya. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Dan kami binasakan, maknanya kami memotong. Itu adalah kebiasaan, itu adalah menjalan, itu adalah disebut membawa. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadi mereka lalu ditimpakan azab. Bahasa kita kemudian diceritakan, dipecahkan pada akal kunci yang mula sampai akhir. Sampai kita macam sampai kita lupa janji orang-orang yang kami wilayah yang mendustakan ayat kami. Maksudnya mereka benar-benar diazab oleh Allah. Wa ma kanu mu'minin, disebabkan mereka itu tidak beriman. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang diazab cuma ada dalam surah Al-Haqqah dan juga surah Al-Ahqaf. Dua surah ini ada cerita azabnya. Azabnya Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka pagi 7, 8 hari itu malam. Tetapi dalam Quran Allah sebut dulu 7 malam 8 hari. Itu Allah Taala. Kita sebut 8 hari 7 malam. Allah sudah menyebut 7 malam 8 hari. Jadi kalau kawan kita catat terbalik, jangan lupa dicatat pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu kemarin
pertama 7 malam 8 hari 8 hari dan 7 malam. Ucapan dari kita berdoa, jangan ucapkan tak tahu. Ya, tidak ada masalah. Allah demikian seperti mana Allah mengira dakwahnya itu 1.000 orang di mulut sekitar sudah. Itu kaitan Allah Taala mana kita beri. Umur berapa? Umur saya 70 orang itu sudah. Okey, nanti daripada dia kata umur saya 70 kurang 50 kita. Dia maksudnya dia orang bahawa tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tidak beriman. Kata ulama bahawa Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada mereka kemarau hujan tak turun 3 tahun. Hujan tak turun 3 tahun. Lepas itu mereka berpakat macam ini koyak aja kalau hujan akan turun sampai seluruh hari buka di Kaabah. Ada di antara mereka itu dan menjadi Nabi pun ada di surat besar di pulau. Lalu di antara mereka itu berdoa, Ya Allah, sekian-sekian berdoa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala datangkan beliau jadi awan yang hitam, kemudian berawan warna merah, awan putih. Jadi ketua di Quran ketika ketua kepada zaman itu dia memilih seorang bertanya dan awan yang mana dia memilih awan yang hitam sepertinya itu penuh dengan air hujan. Lalu Allah mengatakan awan tersebut sampai ke Ahqaf. Rupanya bukannya dan hujan angin yang luar biasa yang datang selama tidak dari dapatkan luar biasa membinasakan. Ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah dan ayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.